Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan panduan lengkap memulakan bisnes daripada rumah. Dalam keadaan pandemik sekarang ini mungkin kita ramai berada di rumah kan, ataupun kita mencari-cari apa benda nak buat ketika berada di rumah dan berfikir-fikir apakah cabang baru untuk menjana pendapatan. Jadi saya ada melakukan ataupun membuat satu e-book sebagai panduan untuk anda semua tahu dengan lebih mudah Contohnya di sini di dalam e-book ini saya kongsikan sebagai brainstorming kita fikir macam kejayaan ataupun bisnes viral orang lain tu sepertinya kita juga boleh berjaya seperti mereka. Tapi sebenarnya bisnes mereka yang berjaya itu adalah kerana mereka sesuai dengan kerana bisnes mereka itu sesuai dengan ekosistem mereka. Jadi maksudnya sistem sokongan yang ada di mereka, di sekeliling mereka itu membuatkan mereka berjaya. Mungkin mereka mendapat sokongan kalau isteri mungkin mendapat sokongan daripada suami dan mungkin sebagai suami pula mendapat sokongan rapat daripada isteri dan juga anak-anak. Jadi jika anda mendapat sokongan yang padu daripada ahli keluarga sudah pasti satu bisnes yang dijalankan itu dapat berkembang dengan maju. Jadi adalah mitos jika kita melihat orang lain berjaya dengan bisnes tersebut, maka kita juga akan boleh berjaya dengan bisnes tersebut. Jadi oleh yang demikian kita kena menganalisis diri kita menganalisis minat kita dan juga terpaksa kita menganalisis ekosistem yang ada di sekeliling kita. Itu adalah perkara penting kerana sokongan di sekeliling kita ataupun ekosistem itulah yang akan menentukan kejayaan bisnes yang kita akan bina. Jadi di dalam e-book ini saya ada sediakan banyak topik anda boleh lihat isi kandungannya di sini satu soalan analisis yang menjamin kejayaan bisnes anda. Jadi anda kena ikut mesti ikut. Dan jika anda tidak ikut analisis ini berkemungkinan pencapaian kejayaan di dalam bisnes anda itu agak lambat Jadi di sini saya dah menjanjikan langkah demi langkah untuk menganalisa diri anda, menganalisa minat anda dipadankan dengan bisnes yang akan dipilih. Ditambah lagi satu perkara iaitu ekosistem. Jadi sekarang ni kita bukan menjalankan bisnes itu kerana minat saja Jadi kena anda tambah lagi satu perkara iaitu anda mestilah mendapat satu ekosistem yang bersesuaian dengan bisnes yang anda dengan mengubah persepsi bahawa bukan kerja tetap sahaja yang boleh menjamin pendapatan kita pada masa hadapan. Satu perniagaan yang dibina daripada awal juga boleh memberi kita pendapatan yang lumayan Jadi seawal usia anak-anak kita berusia 17 tahun ke atas, mungkin kita boleh buat analisis ini kepada mereka dan setelah kita memilih sama ada mereka minat untuk membina kerjaya tetap atau bisnes, kita dah boleh mulakan seawal usia 17 tahun Jadi jika mereka minat bisnes, anda kena ikut 101 soalan ataupun step yang saya sediakan ni. Contohnya di sini secara kasar analisis ini adalah menjurus kepada apakah minat mereka yang selalu buat, apakah latar belakang pendidikan yang mereka kena ikut untuk menjayakan bisnes yang mereka yang kita telah tetapkan untuk anak kita buat. Kalau mereka minat untuk menjual baju, fashion dan sebagainya, kita dah mula boleh hantar mereka kepada kursus-kursus yang boleh menjadikan mereka menjadi seorang pelakon fashion yang bagus ataupun boleh menjahit baju dan sebagainya. Contohnya kalau mereka minat dalam bidang ketukangan kayu, kita dah boleh hantar mereka untuk menjurus kepada bidang pertukangan. Ambil bahagian kursus pertukangan dan juga hantar mereka bekerja secara hands on dengan mentor-mentor mereka dalam bidang pertukangan. Kalau mereka minat dalam bidang multimedia, so kita kena ambil kursus yang betul-betul advance untuk mereka lakukan dalam bidang komputer contohnya. Dan pilih pengurusan kepada apa yang mereka minat. Sama ada mereka minat programming,
mereka minat kepada multimedia, advertising ataupun sebagainya. Kalau mereka minat kepada profession fotografer, anda dah mula boleh dapatkan mereka kursus yang sesuai dengan fotografi. So apa yang saya ingin kongsikan adalah kita tidak boleh lagi mengikut cara pembangunan anak-anak kita seperti kebiasaan. Mungkin kita dah mula berada di luar kotak ya. Kadang-kadang orang rasa malu kalau anak tak masuk universiti kan, untuk ambil bidang engineer ataupun ambil bidang apa sahaja ya, doktor dan sebagainya. Jadi saya rasa persepsi itu kena ubah Kalau anak kita tak minat, so kita pergi kepada apa yang mereka minat. Kalau mereka minat kepada mungkin agak kelakar anak kita suka gaming tapi gaming pun sekarang ni mendapat boleh menjana pendapatan yang tinggi. So apa kita kena perlu buat? Seawal usia mereka 17 tahun, kalau mereka tak minat belajar, so kita sediakan prasarana untuk mereka melakukan gaming mungkin dari segi alat-alat komputer yang bagus, bagaimana boleh mereka buat live streaming dan sebagainya. Jadi itulah perkara yang saya ingin highlight sebenarnya di dalam video saya ini. So kita kena dah mula buat keputusan, bukan pendidikan formal dalam bidang tertentu sahaja yang boleh menjamin kehidupan mereka pada masa hadapan. Tapi saya nak highlight bahawa pendidikan agama itu kita kena hantar mereka secara aktif ya. So kita kena dah boleh fikir akhirat tu kena lebihkan. Bila kita kerja akhirat, maka dunia akan ikut sekali. So saya ingin mengubah persepsi bahawa kita kena go for kelas-kelas akhirat dahulu, split into two. Maksudnya sebahagian kepada ke arah ilmu akhirat dan sebahagian lagi kepada bisnes jika mereka minat bisnes. Jadi kita tak perlu lagi menghantar mereka kepada kelas-kelas akademik kalau mereka tak minat. Kalau mereka minat, okey bagus. Tapi ilmu akhirat itu anda tidak boleh lupakan ya. Kalau anak-anak kita tak pandai membaca Al-Quran, sekaranglah masanya. Anda mesti pastikan mereka pandai membaca Al-Quran dan melakukan perkara-perkara wajib itu secara total ya. Kerana ini juga pesanan daripada mak-mak ya. Kalau kita dah berada di negeri akhirat, so nanti kita sebagai ibu bapa akan ditanya ya, apakah semua kita terhadap anak-anak kita. Kalau semua baik untuk anak-anak kita, mereka mengikut apa yang diajar di dalam Al-Quran, maka alhamdulillah kita akan beroleh kebaikan ya. Kalau sebaliknya, pastinya kita tak mahu jadi macam tu. Jadi mulai sekarang kita kena pilih ya. Kita kena beri pendidikan kepada dua bahagian. Pendidikan akhirat itu adalah wajib dan pendidikan ke arah mereka untuk survive dalam menjana pendapatan juga kita kena fikirkan. Tapi we should go for agama dahulu Itu adalah ingatan daripada saya, nasihat daripada saya sebagai orang yang telah berusia kerana kita pun dah boleh nampak orang yang membawa agama akan nak berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, di sini soalan-soalan kita boleh tengok soalan di sini. Bagaimana soalan ini bermula dengan perkara yang mudah-mudah dahulu adakah contohnya, adakah anda punya sebuah pengetahuan yang mengusul dalam satu bidang. So ini adalah soalan-soalannya daripada perkara-perkara asas nanti sehingga anda boleh mendapat satu jawapan bisnes apa yang sesuai dengan diri anda. Contohnya di sini kena pasti kemahiran dan ciri-ciri motivasi yang ada pada anda ya. Anda ditanya adakah ianya satu perkhidmatan yang anda benar-benar gembira menawarkan kepada orang ramai. Jadi anda kena baca semua soalan-soalan ini dan jawab. Memandangkan video ini dah 20 minit nanti agak lama ya. Saya akan kongsikan nanti soalan-soalan yang terakhir nanti. Jika anda menjawabnya satu persatu akan menjurus kepada satu pemilihan bisnes ataupun produk yang anda ingin bangunkan sebagai perniagaan anda ya. Okey, di sini antara soalan-soalannya di mana menjurus kepada soalan-soalan akhir ya. Kat sini pun contohnya.
kita kena tentukan cara melayani pelanggan dengan lebih efektif. Anda kena fikirkan tempat khusus untuk bekerja di rumah. Jadi dengan adanya pemetaan 101 soalan analisis nanti anda tak tertinggal perkara-perkara yang anda ingin buat untuk membina perniagaan anda. Saya dah sediakan dengan lengkap Ini antara cara-cara untuk membayarkan perniagaan kita Ini saya juga sediakan berkaitan dengan bagaimana teknologi komputer boleh menambah keuntungan bisnes. Sebenarnya kita kena tahu pergerakan bisnes dan maklumat terkini. Mungkin selepas ini telah anda set up apakah bisnes ataupun perniagaan yang anda nak buat. Anda kena attend lagi kursus-kursus lain contohnya content marketing, bagaimana memasarkan produk anda melalui FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi saya sediakan soalan-soalan ini lengkap supaya anda tak tertinggal. Jadi anda tahu apa benda nak buat. Mungkin day 1 apa nak buat, day 2 apa nak buat. Kalau day 1 anda boleh jawab contohnya 10 soalan, mungkin dalam masa 10 hari anda dah boleh dapat satu perniagaan yang boleh anda jalankan. Saya juga ada kongsikan bagaimana internet dan cara memviralkan bisnes Sebenarnya maklumat-maklumat ini saya dapatkan daripada buku-buku daripada dalam negara dan juga luar negara dan saya kompreskan di dalam e-book ini supaya mudah. Ini juga salah satu usaha saya untuk membantu anda semua supaya dapat survive dalam keadaan ekonomi yang agak mendatar sekarang ini. So di sini soalan terakhir ni contohnya di sini soalan 99. Nanti akan dapat jawapan bilakah tarikh anda ingin memulakan bisnes. Anda kena diktik. Contohnya pada tarikh 15 hari bulan 10, 15 Oktober nanti anda ingin memulakan bisnes. So by 15 Oktober tu mesti anda ikut. Tu saya tulis tajuk buku saya, ikut atau gagal. Kalau anda menulis saja tapi anda tak ikut, maka gagal. So apa yang anda tulis tu anda kena ikut. Anda kena ikut. So anda pun dah firm apakah produk perkhidmatan yang anda akan buat. Dan kemudian yang paling penting apakah detail marketing yang anda ingin fokuskan. So dekat atas tadi soalan-soalan banyak saya detailkan berkaitan apakah education yang anda ada, apakah pengalaman yang anda ada berkaitan dengan bisnes anda pilih, adakah ahli keluarga anda menyokong anda jika bisnes tersebut anda pilih, di manakah ruang kerja anda, bagaimanakah cara anda memasarkan dari segi website, dari segi page, dari segi Twitter, semua tu kena anda sediakan sebelum anda memulakan perniagaan. Jadi dengan adanya 101 analisis ini anda dah jadi mudah, tak payah fikir. Contohnya kadang-kadang kita nak buat bisnes, kita fikir apa step pertama kita nak buat apa perkara kedua nak buat apa perkara ketiga nak buat jadi dengan adanya satu-satu soalan ini dan sediakan soalan yang lengkap dengan menjawab soalan ini, maka anda telah melakukan perkara-perkara asas dalam melakukan bisnes anda. Jadi by soalan 101 ini dan bila dah siap semua anda boleh execute sahaja. Jadi bila tarikh yang anda tetapkan tu anda boleh execute sahaja. Semua dah ada dalam satu buku yang anda telah tuliskan. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya dapat membantu kita semua keluar daripada keadaan ekonomi yang agak mendatar Kita boleh bantu diri kita dan juga kita boleh bantu anak-anak kita pada masa hadapan. Jadi stay safe dan sentiasa jaga SOP kita ketika berada di luar ataupun juga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.